سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tahu mas keluarga, ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, tazkirah ringkas pada malam ini suka saya mengajak dan menarik perhatian kaum muslimin dan muslimat sekalian. Kita membicarakan dan merenungkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu taala. Hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi azza wa jalla qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyiati summa bayyana zalik ila akhir al-hadis. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan daripada Tuhannya azza wa jalla bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis segala kebaikan dan segala kejahatan, kemudian dinyatakan atau diperjelaskan satu persatu. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kebaikan lalu dia tidak buat, maka baginya dicatat oleh Allah Ta'ala satu pahala. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kebaikan lalu disanakan kebaikan itu, maka Allah Ta'ala tuliskan baginya 10 kebaikan dan diganda 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan maka dia tidak lakukannya, maka Allah Ta'ala tulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan lalu dilaksanakannya, maka Allah Ta'ala tulis ke atasnya satu dosa. Baik, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu ta'ala. Dan dalam hadis ini ada 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umumnya nak beritahu kepada kita. Yang pertama, innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa bayyana zalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis segala kebaikan dan segala kejahatan, kemudian diperjelaskan satu persatu. Baik, menurut riwayat Al-Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala, Allah Ta'ala tulis melalui malaikatnya di satu buku catatan kita yang dalam hadis setiap orang ada buku catatannya, ada 99 gelung. Saya ada 99 gelung, tuan-tuan puan-puan ada 99 gelung. Satu gelung panjangnya sejauh mata memandang. Semuanya akan ditulis belaka. Dan ditulis di sini ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, lepas tu diperjelaskan satu persatu. Tidak ada ketinggalan. Yang inilah kita takut sangat. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, ya Allah, jadikanlah hisab aku hisaban yasira, hisab yang paling mudah. Baik, kaum muslimin dan muslimat sekalian, Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, surah ulama tafsir yang terkenal, mengatakan bahawa manusia ni apabila Allah Ta'ala jelaskan satu persatu apa yang ditulis oleh malaikat, perangai manusia ni yang di atas dunia tu dibawa ke akhirat. Perangai apa? Pertama, perangai tak mengaku salah.
Apa yang dibuat kesalahan di atas dunia ni, bila berdepan dengan Allah Ta'ala, dia tak mengaku salah dia. Baik. Yang kedua, perangai dia putar belik. Ada je putar belik dia. Ini bukan saya kata, Ibnu Katsir kata. Itu dia. Yang ketiga, ialah perangai manusia ni ialah berbohong. Berbohong. Ini satu benda. Sebab ya, apabila Ibnu Katsir menghuraikan satu ayat di dalam surah Yasin yang dibaca setiap malam Jumaat, bukan sini, tempat lain lah, kamu sini. Baik, ayatnya yang cukup mudah dibaca. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kuncikan mulut mereka dan kami benarkan tangan mereka untuk berbicara, dan kami jadikan saksi itu adalah di kalangan kaki mereka tentang apa mereka buat. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan sebelum daripada ini manusia berbicara, Allah Ta'ala tanya, dia jawab. Tapi ada satu ketika hari itu Tuhan, iaitu Allah Ta'ala, kunci mulut dia. Sebab apa? Inilah kata Ibnu Katsir, perangai putar belik tak mengaku salah tu ada. Bila Allah Ta'ala summa bayyana zalik, bila Tuhan terang satu-satu, manusia dia kata, ya Allah, yang ni kami tak buat, cuma malaikat tulis saja. Tu dia perangai dia. Kaum muslimin dan muslimat, kami tak buat, ini malaikat tulis saja. Bila berkata demikian, Allah Ta'ala tuntut bagi mereka, siapa nak jadi saksi, nak menolak perbuatan kamu? Siapa dia? Manusia berkata, ya Allah, biarlah tangan dan mulut kami, dan biarlah tangan dan kaki kami menjadi saksi. Manusia menuntut itu sendiri. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala kuncikan mulut mereka. Al-yawma akmal, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami kuncikan mulut mereka. Dan kami benarkan tangan mereka untuk berbicara dan kaki mereka menjadi saksi. Kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila kita mengaji ilmu akidah, kita tahu bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat Al-Alim, maha mengetahui. Siapa dia ahli neraka, siapa dia ahli surga, Tuhan tahu dah. Persoalannya, kenapa bila berlaku akhirat Allah datangkan keberbicaraan? Kalau Allah Ta'ala campak orang ni dalam surga, dia tahu dah siapa ahli surga. Allah Ta'ala nak campak orang ni dalam neraka, dia tahu dah neraka. Tapi cuba tanya ilmu akidah, kenapa Tuhan jadikan pembicaraan? Kenapa Tuhan jadi saksi? Jawapannya, untuk menunjukkan sifat keadilannya, untuk menentukan orang itu benar dan Allah Ta'ala, Tuhan bicarakan. Ia ni manusia melampau benar, dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala untuk menyabitkan kesalahan orang tanpa bicara. Pelik tak pelik? Tanpa bicara. Itu sebabnya akta ASA tu, akta ikut suka aku. Kamu muslim-muslimat, boleh faham tu? Tanpa bicara. Tapi Allah Ta'ala bicara, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat, sudahlah kitab menjadi bahan bukti, tangan, kaki jadi saksi. Dan dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala menantik, menguatkan lagi kesaksian itu. Allah Ta'ala lantik 10 perkara menjadi saksi. 10 ditambah. Apa dia? Bumi. Tempat kita tijak bumi ni jadi saksi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, semua surah Yasin belaka ni. Betul tak? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menulis tentang tapak kaki-kaki mereka. Jadi tapak kaki ini sebagai saksi. Di mana ya? Di satu tempat kitab induk, nama dia Imamin Mubin. Baik, bumi, langit menjadi saksi.
Apa lagi? Matahari menjadi saksi, bulan, bintang menjadi saksi. Ya, bulan, bintang jadi saksi. Kita nampak benda terbeku. Kalau kita ngaji falsafah ilmu tauhid, tidak. Benda ini menjadi saksi. Saya teringat satu cerita. Tapi bukan kelakor dah, cerita-cerita benar. Ingat tak cerita Azizah? Baik. Kalau tak ingat, saya nak peringatkan. Cerita Azizah ni cerita P.Ramlee. Dia bercinta dalam cerita itu dengan Azizah. Tapi P.Ramlee ni dalam filem kaum muslimin, dia suka jadi pelakon orang yang miskin. Kebanyakan miskin. Dia tak suka jadi orang kaya. Tidak semesti pelakon zaman sekarang ini suka jadi orang kaya, walaupun ada yang papa. Jadi ringkas ceritanya, bila dah bercintanya Azizah dengan P.Ramlee ni, semua orang bercinta ni semua nak bukti betul tak betul, nak pengorbanan. Ada pengorbanannya sampai jiwa dan raga aku serahkan. Itu cerita hantuah kamu semua. Jadi bila Azizah ni, dia kata pada P.Ramlee, apakah laman cintamu kepada aku? Jijik kau. Baik. Kata P.Ramlee, Azizah, aku tidak ada harta nak kuberikan kepada kamu. Cuma aku ada basikar tua sahaja. Tapi Azizah, percayalah, laman cintaku padamu, bulan dan bintang menjadi saksi. Jangan main. Rupanya P.Ramlee mengaji hadis juga kau macam-macam. Betul faham tu? Memondok juga dia rapanya. Betul, kamu sini dan muslimat. Dan begitu siang malam menjadi saksi. 10 Tuhan nanti. Baik. Habis tu. Baik. Dan yang kedua, sebab katanya pukul 10.30 kena habis dah. Baik. Itu mukadimah yang pertama. Yang kedua ialah kaum muslimin dan muslimat, tak ada siapalah boleh nak bercakap bohong besok. Semua dibentang belaka. Itu sebab kita ada pengajian ilmu akidah ni, nama dia Al-Muraqabah. Berhati-hatilah atas perkataan dan perbuatan. Semua dia ambil kira. Dan seterusnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat untuk buat baik, tiba-tiba tak jadi nak buat. Sebab apa? Tertidur contohnya, terlupa. Dia niat nak baik dah, maka Tuhan beri kita satu pahala. Rahmat Allah cukup besar. Tapi dengan niat untuk buat. Tapi jangan belajar hadis, kita niat je dan hati tak nak buat, itu tak boleh pahala tu kau macam. Baik. Yang seterusnya, barang siapa yang berniat untuk buat baik, tiba-tiba laksanakan kebaikan itu, Allah Ta'ala berikan 10 pahala. Dan ditambah dengan 700 kali ganda. Dan lebih daripada itu. Ya, bagaimana ditambah dengan 700 kali ganda? Lain tak bukan kaum muslimin dan muslimat telah disebut dalam hadis yang lain, man dalla ala hudan, barang siapa yang menunjuk di atas jalan petunjuk, jalan kebaikan. Dalam satu hadis lain sebut man dalla ala khair, barang siapa yang menunjuk di atas jalan kebaikan, tiba-tiba orang pakat turut. Kebaikan yang ditetuskan itu orang pakat turut. Betapa ramai orang menurut kebaikan itu, maka boleh pahalanya ke dia. Kalau 1000 orang, bukan 1000, bukan 7 dah, kamu muslimat lah. Itu dia. Tapi ingat ya, ada satu hadis yang lain pula. Man dalla ala syarr, atau man dalla ala dalalah, barang siapa yang menunjuk di atas jalan kejahatan atau jalan kesesatan, kaum muslimin dan muslimat kalian, bagi dia dosa sebagaimana orang menurutinya. Sebab dia yang tunjuk jalan kejahatan, orang pakat turut belaka, ingat dosa tu dapat ke dia juga. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud, Nabi kata, amat malang bagi anak Adam yang pertama. Siapa dia? Qabil. Amat malang anak Adam yang pertama, kerana dia dulu yang mencetuskan pembunuhan di atas dunia ini. Mana-mana pembunuhan yang tidak berkait dengan hak Allah Ta'ala di atas dunia ni, semua dapat ke Qabil belaka. Na'udzubillah. Di mana-mana perbunuhan, sama ada di Suria ke, di dataran Tahrir ke,
di manakah bukan hak Allah, maka dosanya dapat kekabil. Kenapa? Kerana dia yang memulakan, mencetuskan perbunuhan itu di atas dunia. Baik, itu yang kedua. Yang seterusnya, ringkas sudahlah malam ni. Nanti dia. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan, tiba-tiba tak jadi buat, maka baginya satu pahala. Ibnu Katsir bagi bicarakan hadis ini, yang dikatakan barang siapa berniat nak buat kejahatan tiba tak jadi buat, bagi dia satu pahala. Dalam hadis ini ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan. Yang pertama, manusia yang mana berniat nak buat jahat tiba-tiba tak jadi buat. Sebab apa tak jadi? Datang ketakutannya kepada Allah, datang keisapan. Tak jadi buat kerana takut pada Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, bagi dia satu pahala. Golongan kedua, barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan tiba-tiba tak jadi nak buat. Sebab apa? Sebab orang tengok, itu sebab tak jadi nak buat. Sebab orang dapat tahu dia tak jadi nak buat. Bagi dia, kata Ibnu Katsir, tak ada pahala, tak ada dosa. Itu dia. Yang ketiga, barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan, lalu dia tak jadi buat, disebabkan kerana apa? Kerana malah. Dia niat nak buat jahat dah hari tu, tapi hari ni malah buat weh. Malah datang dia. Bagi dia niat macam ni, dia boleh satu dosa. Ni kata Ibnu Katsir. Dan seterusnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat untuk buat kejahatan, laksanakan kejahatan itu, maka bagi dia satu dosa. Tuhan tak beri 10 dosa, satu dosa. Itulah kaum muslimin dan muslimat kalian, hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, benda kebaikan, benda kejahatan jangan pandang remeh-temeh. Benda baik sekadar kita mampu buat, kita buat. Jangan pandang remeh. Itu sebab Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab dia Minhajul Qasidin, satu kesalahan di kalangan fuqaha, dia kata, satu kesalahan kalangan fuqaha, selalu bicarakan tentang hukum, lupa yang sebaliknya. Apa dia? Dia rupa sebaliknya. Cara buat sunat, buat boleh pahala, tak buat tak apa. Hak tu je, dia tinggal sebaliknya. Maka itu jawabnya pakat tak apalah ke. Betul-betul. Itu kesilapan fuqaha. Ini kata Ibnu Qudamah. Patutnya bicarakanlah perkara kebaikan, jangan pandang remeh-temeh. Kerana zaman Nabi SAW dulu, bila orang tanya Sayyidina Umar, "Ya Ibnu Umar, mustahabun aw wajibun?" Adakah benda ni sunat atau benda wajib? Ibnu Umar tak jawab. Ya apa? Qad fa'alan Nabi SAW. Perkara ni sudah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin dan muslimat lah, dah pukul 10.30 dia. Okey. Tuan rumah pepandang lain macam je. Betul-betul. Bukan ayahnya, anaknya. Betul-betul. Anaknya. Jadi kesimpulan seluruhnya. Okey ya. Kita nak semua berkata nak menujukan kebaikan. Tapi kebaikan umur kita sampai sini ada tanda. Ada tanda kamu macam ni. Sama ada kita ni orang baik ke, keberkatan kita ada pada umur kita ke, ada tanda dia. Apa tanda dia? Satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Kata Nabi, sebaik-baik manusia, cantik ada ni, sebaik-baik manusia apabila panjang umurnya, maka bertambahlah amal kebaikannya. Ni baiklah manusia tu. Tidak. Sama ada dia nak kira panjang umur dia satu hari, sebagaimana kata orang Melayu, biar hari ini baik pada semalam, ataupun nak kira minggu, bulan atau tahun. Yang penting bila bertambah umurnya, kata Nabi, sebaik-baik manusia bila bertambah umurnya, maka bertambahlah amal kebaikan dia. Okey, itu hadis. Tapi Imam Nawawi menterbalikkan kepahaman hadis ini. Lalu dia berkata, sejahat-jahat manusia bila bertambah umurnya,
makin jahat pula perangai dia. Betul-betul. Makin tua makin jahat. Makin tua tak berhenti-berhenti nak cakap. Kalau betul tak apa juga, ni salah. Itu jadi permasalahannya. Wallahu alam. Cukup sekadar itu ya. Okey, insya-Allah kita sambung malam besok. Okay. Cukup sekadar itu. Kalau terdapat salah silap terkasar bahasa, mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.